Selamat sejahtera kepada Dr. Mawadi. Nama saya Pawindran Analikin Teraju. ID nanti saya ialah RE21084. Tajuk kumpulan kita dapat ialah tajuk yang ketiga, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Dalam topik ini ada banyak kandungan khusus. Yang pertama ialah pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai. Lepas tu, komponen etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Pertamanya, persekitaran, ekofizikal, masyarakat dan demografi, ekonomi dan pasaran, dan yang terakhir ialah falsafah dan pemikiran. Lepas tu, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Kandungan yang terakhir ialah warisan dan pendigitalan sejagat. Subtopik yang saya dapat untuk menerangkan ialah pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Pada era globalisasi, terdapat pelbagai penciptaan manusia yang menentukan masa depan mereka. Salah satu penciptaan yang paling hebat ialah teknologi yang sering memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini demikian kerana teknologi ini digunakan oleh masyarakat untuk menjalani rutin harian. Masyarakat juga menggunakan penciptaan ini untuk mendapat gaji yang lumayan dengan membuat kerja secara talian. Bukan itu sahaja, sesebuah negara juga mengukuhkan kedudukan mereka dengan kepakaran mereka dalam mengendali penciptaan seperti ini. Kehidupan zaman moden ini menjadikan lebih kompleks di mana selain daripada keperluan asas, keperluan wang dan kebendaan menjadi pertaruhan hidup. Walaupun penciptaan manusia seperti ini mempengaruhi seluruh bumi, masyarakat masih mementingkan sikap dan budaya mereka untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Sikap dan budaya juga boleh didefinisikan sebagai etika dan peradaban. Seseorang individu perlu mengamalkan etika dan peradaban dalam kehidupan untuk menjalankan kehidupan ke arah yang baik dan positif. Fenomena dalam konteks sejarah, kita boleh dikatakan fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia, pada era pra-kolonial telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, China, Timur Tengah dan alam Melayu masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka. Kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah melalui perdagangan dan penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah. Pada era pasca-kolonial yang berlanjutan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu, Amnia dan Malaysia khususnya menjadi semakin pekat dan ligat, apatah lagi setelah platform digital terus membentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks yang dipanggil sebagai super diversity. Dalam sistem pra-kolonial, ini wajar, idea dan amalan ketika berevolusi bersama penyesuaian pada peradaban yang terlibat. Sebagai pengenalan untuk bab ini, kita boleh katakan istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan keadusan budi pekerti. Istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi, istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding tahun. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mulai digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Selepas itu,
Maksud etika. Perkataan etika berasal daripada perkataan Grik yaitu ethos yang merujuk kepada perlakuan seseorang. Istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Istilah kunci dalam bahasa Jerman membawa makna peradaban. Ada juga sejarah untuk pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Etika artinya satu disiplin atau peraturan yang menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. Ada orang kata etika adalah satu disiplin yang akan dapat memberi maklumat kepada kita apakah sistem moral yang diamalkan oleh satu kelompok masyarakat tertentu. Kita boleh kata peradaban ialah sistem dan tahap perkembangan dalam suatu sosial yang menjadikan masyarakat yang ke arah kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Ini ialah ciri-ciri sesebuah peradaban. Yang pertama ialah sistem kepercayaan dan keagama, penempatan masyarakat, sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur, sistem perundangan yang teratur, peningkatan kualiti hidupan, dan peningkatan jangka hayat. Bahasa yang serupa dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Daya reka cipta dalam penciptaan, teknologi dan pembinaan. Dan ciri yang terakhir ialah kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian juga memberi kesan baik ataupun buruk kepada masyarakat dari segi sistem masyarakat, sistem pentadbiran dan juga nilai budaya. Sistem masyarakat merangkumi perihal agama, kepercayaan, penempatan, kualiti hidup dan jangka hayat. Masyarakat dapat mencipta pelbagai kaedah perubatan tradisional Melayu yang sangat membantu mereka untuk menyembuh penyakit yang berbahaya. Pada mulanya, masyarakat mempunyai pandangan yang negatif terhadap kaedah perubatan tradisional Melayu. Mereka juga mempercayai kaedah selepas melihat kesan positif daripada perubatan tradisional. Selain itu, berlaku juga jurang ekonomi dalam sistem masyarakat. Pembentukan etika dalam masyarakat negara kita telah pun membentuk sistem raja berperlembangan sampai dipatuhi oleh kerajaan Malaysia pada masa sekarang. Masyarakat pluraliti menjadikan raja sebagai tanda atau simbol dihormati dan taat setia. Sikap mereka yang amalkan menolong mereka untuk mengeratkan hubungan antara masyarakat berbilang kaum tanpa mengira agama dan status kehidupan. Dengan ini, masyarakat mesti mengelakkan perselisihan faham antara mereka. Masyarakat pluralistik menjadikan kesepakatan ini sebagai syarat mencapai kemerdekaan untuk membentuk sebuah negara yang bahagia. Kesan yang kedua ialah dari segi sistem pentadbiran. Sistem ini dibentuk oleh masyarakat Melayu dengan menggubal Undang-Undang Melayu lama. Ajaran dan pengalaman yang mereka dapat daripada pembentukan ini menjadikan mereka untuk membentuk undang-undang yang adil kepada masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Undang-Undang Melayu Lama merupakan peraturan diraja yang dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Shah dan undang-undang ini ditambah peraturan yang telah dibuat oleh Sultan Muzaffar Shah selepas Sultan Muhammad Shah. Kesan yang terakhir yang akan dapat daripada pembentukan etika dan peradaban ialah nilai dan budaya yang diajarkan kepada masyarakat untuk melayakkan rasa untuk belajar bahasa Melayu dan tulisan Jawi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Hal ini membantu mereka untuk merekod apa-apa sahaja yang penting untuk zaman yang akan datang, seperti kita. Masyarakat juga dipengaruhi oleh budaya ketimuran, pembentukan jati diri, nilai budaya, kesenian dan kepercayaan yang mempengaruhi kehidupan yang harmoni dalam masyarakat berbilang kaum. Budi juga boleh didefinisikan sebagai identiti komuniti Melayu yang menjadi teras, iaitu ada juga 3 prinsipnya,
ialah budi pekerti, budi bercara, budi bahasa. Okey. Terima kasih kepada Dr. Mawari untuk meluangkan masa untuk mendengar ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih Bavindran. Selamat sejahtera. Saya Navin Kumar Anaki Kumaran, RE 21108. Hari ini saya ingin menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban kepelbagaian. Pertama sekali, persekitan geofizikal merupakan faktor dominan bagi pembentukan etika dan peradaban kepelbagaian. Ini merupakan kandungan yang terkandung dalam subtopik ini. Pertamanya, etnik, sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam. Selain itu, geofizikal, tempat pertemuan dan pergaulan antara dua peradaban besar. Sumber dan produk pertanian, dagangan utama dalam alam Melayu, dan akhirnya peradaban. Peradaban Malaysia adalah peradaban majmuk. Saya ingin mulakan dengan etnik. Etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi, dan budaya dengan kawasan geografi tertentu. Etnik sering berbeza dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandangan mengenai kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi, dan hiburan. Contohnya, di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan, dan Melanau boleh dianggap sebagai etnik. Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik, iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagai wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik yang lain yang dipandang rendah dan dianggap ganjil, berada di tahap rendah atau tidak bermoral. Seterusnya, geofizikal. Geofizikal juga mempengaruhi persekitaran geofizikal. Geografi fizikal ialah salah satu daripada dua bidang utama geografi. Geografi fizikal ialah cabang sains semula jadi yang berkenaan dengan proses berlaku dalam persekitaran semula jadi. Tambahan pula, Selat Melaka menjadi laluan perdagangan maritim yang terpenting di antara India dengan China. Kepentingan Selat Melaka dalam jaringan perdagangan global terus berlanjutan sehingga abad-abad seterusnya dengan kemunculan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Ini telah menyebabkan berlakunya pergaulan dengan dua peradaban besar iaitu India dengan China. Di samping itu, sumber dan produk pertanian. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Contohnya, tumpuan para pedagang di Melaka antara lain disebabkan oleh kekayaan bumi semenanjung Tanah Melayu yang terkenal dengan emas. Barang-barang dagangan seperti padi, kelapa sawit, dan getah mula meningkatkan ekonomi negara Malaysia. Malaysia juga merupakan pengekspor kayu, lada, dan tembakau. Sejak 2001, pengeluaran getah Malaysia telah meningkat. Oleh itu, India dengan China pula mewujudkan hubungan diplomatik dengan Melaka demi melindungi kegiatan perdagangan rakyat mereka di sini. Akhirnya, peradaban. Peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergagap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Contohnya, penjajah Inggeris telah membawa lebih ramai pekerja asing dari negara India dan China telah memungkinkan berlakunya pengukuhan peradaban India dan China. Tegasnya,
Pada era ini, peradaban majmuk telah membawa berlakunya kacaukan pelbagai puncak peradaban tanpa sebadan melalui jaringan digital yang kompleks. Kesemua pengaruh peradaban luar ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Maisarah binti Abu Mutar dengan nombor matrik RE21105. Saya ingin membentangkan topik 3 di bawah tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Saya akan membentangkan faktor yang kedua iaitu masyarakat dan demografi. Masyarakat bermaksud sekelompok manusia yang berkaitan antara satu sama lain melalui hubungan yang berterusan atau sekelompok sosial yang besar dan berkongsi wilayah yang sama, serta pada pihak berkuasa dan budaya yang sama. Ciri-ciri masyarakat ialah hidup secara berkelompok, melahirkan kebudayaan, terdapat interaksi antara anggota, mengalami perubahan, adanya pemimpin dan memiliki stratifikasi sosial. Seterusnya, definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Masyarakat majmuk atau pluralistik merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat, tetapi hidup terpisah kerana yang diajarkan dengan sultan mengamalkan cara hidup adat dan kepercayaan yang berbeza dengan bangsa lain. Berlawanan dengan masyarakat majmuk ialah masyarakat homogen. J.S. Furnival, walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama, tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat berkurangan dan hubungan mereka hanya terbatas kepada hal ekonomi dan jual beli. Garis masa pembentukan masyarakat Malaysia bermula daripada peradaban majmuk, masyarakat majmuk dan kepelbagaian. Bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka pada 1402 hingga 1511. Seterusnya penjajahan Portugis daripada 1509 hinggalah 1641. Seterusnya penjajahan Belanda iaitu pada 1641 hingga 1824. Seterusnya penjajahan British pada 1826 hingga 1941 bersambung hingga 1946 hingga 1948. Seterusnya pendudukan Jepun pada 1941 hingga 1945 dan seterusnya kemerdekaan pada tahun 1957 dan akhir sekali pembentukan Malaysia pada 1963 hinggalah sekarang. Seterusnya dari kemajmukan ke kepelbagaian. Istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu setelah kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Catatan sejarah telah menunjukkan bahawa hubungan antara rumpun masyarakat Melayu dengan masyarakat China dan India serta etnik-etnik lain telah wujud sebelum kehadiran penjajah barat lagi. Budaya majmuk di tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Terdapat perbezaan antara peradaban majmuk dan masyarakat majmuk. Peradaban majmuk berciri khas semula jadi dan tanpa paksaan dan fleksibel, manakala masyarakat majmuk bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Seterusnya, konsep hubungan etnik. Konsep hubungan etnik terbahagi kepada 4 bahagian iaitu asimilasi, segregasi, akomodasi dan amalgamasi. Asimilasi merujuk kepada satu proses penggabungan kebudayaan masyarakat yang berbeza untuk pembentukan satu kebudayaan serta identiti masyarakat yang baru. Asimilasi terbahagi kepada dua iaitu asimilasi sehala dan asimilasi dua hala. Segregasi bermaksud pengasingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Seterusnya ialah akomodasi. Akomodasi merupakan satu proses yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pihak yang mempunyai matlamat yang berbeza untuk membentuk satu matlamat yang penting yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak tersebut. Dalam perkataan lain, akomodasi juga dikenali sebagai situasi menang-menang atau win-win situation di mana kedua-dua pihak yang bertentangan pendapat atau matlamat akan memperolehi faedah daripada satu matlamat baru yang telah dibina secara bersama dan kolektif. Amalgamasi merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Cara utama untuk menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. Cara utama dalam membentuk proses amalgamasi adalah dengan terjadinya
perkahwinan campur antara etnik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Kuzaimi bin Syed Muhammad Muhalis, Maitri ID RA21102. Saya di sini ingin membentangkan tentang tugasan projek yang diberikan kepada kami, iaitu yang bertajuk Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Pelbagai. Tajuk yang ingin saya bentangkan hari ini ialah ekonomi dan pasaran. Ekonomi di tanah Melayu terus berkembang pesat dan British terus membiarkan masyarakat Melayu mengerjakan kegiatan pertanian secara tradisional tanpa diberikan peluang untuk masuki kegiatan ekonomi model seperti perlombongan dan perdagangan. Pada era prakolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Dasar pecah dan perintah yang diperkenalkan oleh British telah membentuk 3 pendapatan berdasarkan etnik, iaitu masyarakat Melayu kekal sebagai petani dan nelayan, masyarakat Cina sebagai petani niaga dan pelombong di kawasan bandar, manakala masyarakat India di kawasan estate atau landang getah sebagai penori getah. Dasar ini tidak membantu masyarakat Melayu untuk menghadapi perubahan dengan kehidupan ekonomi moden dan pesat kerana mereka masih meneruskan kegiatan ekonomi secara diri dan tradisional. Pada era kolonial, kemunculan Inggeris telah membawa perubahan masyarakat di tanah Melayu dari bersifat serumpun dan berkongsi satu peradaban kepada sebuah masyarakat majmuk. Proses transformasi ini berlaku bagi memenuhi kehendak ekonomi Inggeris sehingga membawa kepada kemasukan golongan pendatang, terutamanya komuniti Cina dan India. Rentetan dari sini, komunikasi terhadap komuniti Melayu, terutamanya Melayu kelas bawahan, Melayu terungkap, dan ini tersalah dalam sektor ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Contohnya, Inggeris menekankan corak ekonomi praktilis yang membuka peluang kepada sesiapa untuk mengaun sumber ekonomi, sedangkan corak ekonomi Melayu bawahan lebih berdasarkan secara diri, iaitu tidak menekankan pengumpulan harta dan pemilikan tanah kerana dikhususkan kepada kelas atasan. Era pasca kolonial, dasar ekonomi komersial kapitalis dan bebas menyebabkan perubahan sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. Pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan perlombongan menjadi timah telah banyak berlaku yang mendorong kepada kewujudan sistem ekonomi moden berdasarkan industri berasaskan buruh. Disebabkan ini, maka keperluan kemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh diperkenalkan dan berlaku kemasukan buruh-buruh asing. Seterusnya, mengenai dasar ekonomi baru DEB. Dasar ekonomi baru DEB telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990. Ini merupakan sebuah usaha kerajaan bagi memperbaiki dan mengimbangi kedudukan ekonomi antara etnik selepas terjadi 13 Mei 1969 dan strategi ke arah pembentukan perpaduan nasional. DEB berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Antara objektif DEB ialah membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Antara kesan selepas dasar ekonomi baru diwujudkan ialah kadar kemiskinan berkurang. Sebagai contoh, pada 1970 pada keseluruhan peratus kemiskinan ialah 49.3%, tetapi pada tahun 1990 peratus kemiskinan berkurang kepada 16.7%. Begitu juga pada pemilikan ekuiti korporat untuk Bumi Putera pada 1970 peratusnya ialah 2.4 saja, tapi pada 1990 peratus naik pada 30%. Ini membuktikan bahawa peningkatan yang sangat bagus. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang falsafah dan pemikiran pada topik 3. Okey. Falsafah dan pemikiran terbahagi kepada dua, iaitu falsafah dan pemikiran tradisional.
serta falsafah dan pemikiran moden. Untuk falsafah dan pemikiran tradisional, ia boleh dikaitkan iaitu pandangan matlamat telah pun ditentukan, manakala kita manusia hanya perlu memilih cara untuk mencapai matlamat tersebut. Ibnu Khaldun berfikir ilmu yang perlu diintegrasi ialah ilmu agama dan ilmu alat, seperti menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik, dan bahasa Arab. Ketokohan Ibnu Khaldun diakui oleh sarjana barat, contohnya Arnold Toynbee, R. Flynn, dan G. Sarton. Seterusnya adalah falsafah dan pemikiran moden. Falsafah dan pemikiran moden ini adalah perspektif yang berpandangan manusia berhak memilih haluan ataupun matlamat hidupnya dan berhak untuk memilih cara untuk mengecapi matlamat tersebut. Sekian saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada lecturer dan rakan-rakan. Hari ini saya nak bincang tentang Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Grup 3 dan nama saya Saktiwira Singgam, Matrix ID RE21097, subjek penghayatan etika dan peradaban. Kesultanan Melayu Melaka, lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Melaka digelar The Venice of the East yang menjadi tempat pertemuan pedagang seluruh dunia seperti Arab, Parsi, China, India dan sebagainya. The Venice of the East sekarang pada era globalisasi dipanggil Melaka River Cruise iaitu menjadi tempat pelancongan. Pelbagai aspek menyumbang kepada zaman keagungan Melaka. Aspek pertama, pemerintahan. Keterangan perlembangan Melaka berdasarkan ajaran Islam, hukum kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, pemerintahan secara diplomasi dan terbuka. Perdagangan. Aspek perdagangan. Keterangan Undang-Undang Laut Melaka didengungkan untuk tujuan menjadi keselamatan Laut Melaka dari ancaman perompak dan lanun. Peranan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Ikatan perkahwinan dan jaringan asimilasi yang telah membentuk komuniti baru bagi masyarakat Cina yang dikenali sebagai Baba dan Nyonya. Kalangan masyarakat India pula proses yang sama membentuk komuniti Chiti. Pembentukan masyarakat majmuk era colonialism English. Pemisahan antara agama dan sains moden yang dinamakan Rocks of Age, Science and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen Jay Gould 2002 berlaku pada abad ke-15 Masihi. Dasar pemisahan agama dan negara diteruskan oleh British di Tanah Melayu dengan British menguasai pentadbiran negara. Warisan dan pendigitalan sejagat. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam pengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Aspek media sama ada media elektronik atau media cetak memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Akhirnya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azhar Akmal, nombor matrix RE21110, akan membentangkan tentang warisan dan pendigitalan sejagat. Pengekalan warisan dan budaya bergantung kepada masyarakat sesuatu tempat itu. Antara cabaran yang dihadapi masa kini ialah kemajuan teknologi masa dan juga pengaruh budaya daripada Barat. Hal ini adalah berikatan akibat daripada penguasaan negara Barat dalam teknologi moden dan media. Antara cara penyebaran budaya dan pengaruh ialah melalui media elektronik iaitu filem dan drama dan juga media sosial. Seterusnya ialah melalui media cetak iaitu surat khabar dan majalah. Hal ini dapat menggugat pengekalan warisan budaya di Malaysia kerana para masyarakat terpengaruh dengan hal yang dipamerkan pihak Barat serta budaya yang dipromosikan oleh pihak Barat. Namun, kemajuan teknologi dapat merapatkan jurang silaturahim antara manusia di seluruh dunia dan juga dapat memantapkan kefahaman seseorang terhadap sesuatu budaya.
seterusnya ialah penutup. Tamadun adalah himpunan kejayaan dan perkembangan dalam segala pelakuan, pemikiran dan juga pertumbuhan yang baik, serta lancar ke arah pembinaan individu dan masyarakat. Pembinaan masyarakat boleh berlaku sekiranya pelajaran etika dan peradaban diterapkan dalam kehidupan untuk mengenali budaya di Malaysia. Etika dan peradaban juga mampu menjamin masyarakat yang harmoni. Terima kasih.